C, alright. So C majority jawab C So jawapan apa maksud subuh? Apa maksud di dalam kita subuh? Fasa subuh. Apa yang berlaku dalam kita subuh tu? Sorry, fasa subuh. Apa yang berlaku sebenarnya dalam fasa subuh tu? Okey, fasa subuh dikenali sebagai fasa subuh sebab dekat situlah di mana ovum terkeluar. Walaupun ovum cuma sehari, untuk pengetahuan ovum hanya keluar sehari sahaja, tapi kebiasaannya dia akan keluar di antara di dalam fasa subuh itulah, di antara 13 sehingga 17 hari. 12 hingga 17 hari kebiasaannya. Jadi anda semua betul jawapan dia ialah C. Itu sebab kenapa kita panggil dia fasa subur. Sebab kalau waktu tu ada boleh berlakunya pensenyawaan sebab ada ovum. Alright, next. Now, fokus on soalan nombor sekejap. No. Don't stop caring about me now. Tak apalah. Okay, fokus on soalan nombor 3 dan nombor 3 sahaja. Darjah 3 menunjukkan satu sel haiwan. Apakah fungsi struktur X? Ovulation, yes. Betul, Farah betul. Untuk soalan tadi ovulation betul. A. Don't show up. Don't come out, don't come. A. About me. Walk away. Okay, majoriti orang jawab A So, apa tu X? Yes, X ialah mitokondria. Jadi jawapan dia ialah yes, betul A. Pada siapa yang pada tahun 2000 apa tak silap dalam 2014, 2017 ada dalam YouTube ada satu meme keluar. Kata dia lah mitochondria is the powerhouse of the cell. Okay, membuat tenaga lah. Alright, nombor 4. Antara yang berikut kumpulan yang manakah mengandungi logam sahaja? Ferrum, nikel, silikon, helium, kalium, zinc, magnesium, karbon, iodine, natrium, kalsium, aluminium. D. Oh, it's not even. Alright, okay. So D. Majoriti jawapan dia ialah D Okay, peringatan kembali kepada siapa yang baru masuk untuk tulis nama penuh anda dan juga nama sekolah anda. Nama penuh anda dan juga nama sekolah anda dalam chat untuk kehadiran anda hari ini. Jadi jawapan dia ialah betul. D. Okay, D. Kebiasaannya kalau kita nak tahu dia logam ataupun tidak, dia ada perkataan ni. Carbon ni tak. Ni kebiasaannya ianya metal lah. Ferrum, metal. Helium tak sebenarnya. Kalium, magnesium,
Natrium, ini betul lah ketiga-tiga. Natrium, kalsium dan juga aluminium, kesemua ni adalah metal. Helium tak sebab dia dekat noble gases. Dia grup 8. Grup 8 tak ada metal. Okay. Next. Soalan nombor 5. Soalan nombor 5. Antara proses berikut yang manakah tidak memerlukan oksigen? Respirasi, pengaratan, penguraian, fotosintesis. D. Alright. Alright. So D. Majoriti mengatakan fotosintesis. Ada yang mungkin mengatakan bukan? Sir, I want to ask, Ya. Sure, insyaAllah. penguraian tu apa? Penguraian tu apa? Okey, penguraian tu ialah satu proses sekejap, macam nak sebut Penerangan secara terperinci. apa? Penerangan secara terperinci? Bukan, dia decomposition ni. Pernah tengok sampah tak? Dia kalau macam makanan, macam kulat, yes. Macam urai ke tanah, yes. Dia macam, kalau makanan, kita biar lama-lama kan jadi hitam. Lepas tu jadi rosak. Lepas tu dia pelan-pelan mengecut kan. Itu nama dia penguraian. Dia menguraikan. Sekejap, saya try tu cari gambar penguraian if I jumpa. Ui, mouse. Positions, decompositions. Okay. If I can just show you guys for a while. So decomposition like this lah, macam ni. Yang paling cantik sebenarnya tunjuk yang ni, pattern macam ni. Dia asalnya kan macam buah-buahan katakanlah, dia paling mudah buah-buahan. Dia lama-lama dia akan jadi macam berkulat kan, rosak berkulat tu. Istilah dia yang kita pakai ialah penguraian. Dia menguraikan yang asalnya banyak vitamin, ada banyak gula dalam tu, dia diuraikan untuk menjadi yang telah digunakan oleh pengurai lah. Dan dia last kali dia jadi rosak. Dia nak keluarkan nitrogen. Okay, dia akan keluarkan nitrogen yang selepasnya akan digunakan kembali oleh benda-benda yang hidup lah. Itu penguraian. Boleh? Boleh, sir. Nice, cantik. So, go back to the questions. So, majority jawapan dia ialah D dan betul lah. Jawapan dia ialah fotosintesis. Okay, sebab fotosintesis memang tak pernah guna oksigen dan fotosintesis tak akan guna oksigen. Dia hanya akan mengeluarkan oksigen sahaja. Dia cakap memerlukan. Dia tak akan perlukan oksigen. Dia perlukan karbon dioksida. Alright, seterusnya. Soalan nombor 6. Okay. Raja 4 menunjukkan dua jenis tumbuhan. Ada
Saya tak tahu benda tulis ni. Antara berikut yang manakah merupakan persamaan kedua-dua tumbuhan tersebut? Ni garu-garu penuh bulu memang. Bulu-bulu? Bulu-bulu apa? Ada bulu-bulu. C. Yes, paku pakis. Alright. So, majoriti orang jawab C dan rajah 4 menunjukkan dua jenis tumbuhan. Kita ada paku pakis dan kita ada kulat. Antara berikut yang manakah merupakan persamaan kedua-dua, dan betul jawapan dia ialah C. Kedua-duanya membiak melalui spor. Ini di bawah dia punya daun dia, yang ni dekat dia punya bunga dia lah. Alright. So soalan nombor 7. Antara berikut yang manakah tidak menyebabkan tsunami? Alright, D. Kalau kita dah jawab D. Okay, D. Okay, dua orang jawab D. Cantik. D. A. Okay, kalau kita dah jawab A. B. Tak, nampaknya tak ada kata sepakat hari ni. C, A, C, D. Oh, nampaknya semua ada Semua huruf ada. Tak apa, kita letak je. Jangan risau. Tak sure. At least kita try. Okay. So, Zamri. Haziq Zamri. Okay. So, kita tengok balik soalan kan. Antara berikut yang manakah tidak, okay, the keyword is tidak menyebabkan tsunami. Tsunami tu apa? Yang air, okay. Betul? Banjir besar. Banjir besar. Betul lah. So tsunami ni ialah satu situasi di mana mempunyai, saya panggil tu ombak lah. Ombak yang besar dan tinggi daripada laut. Okey, kebiasaannya memang daripada laut, dia bukan daripada bukit. Daripada laut masuk ke atas daratan. Paling dekat tak silap, latest tsunami masih 2012 2012, 2004. 30. Tsunami. Saya lupa lah. Saya pun tak ingat bila latest tsunami. Yang paling besar itu yang dekat Langgar Jepun tu. Saya tak ingat. 2004 kot. Okay. So basically, apabila kita cakap pasal tsunami, ia berkenaan dengan ombak yang besar daripada laut lah. So, dekat sini ada 3 tempat lah. Di mana kalau dia berlaku, 3 benda lah. Kalau dia berlaku dekat dalam air, dia akan menyebabkan tsunami. Pertama, gempa bumi di air akan menyebabkan tsunami yang kuat.
Letusan gunung berapi pun akan menyebabkan boleh menyebabkan tsunami juga. Okey. Asteroid pun boleh juga. Okey, so tanah runtuh tak boleh. Kenapa? Sebab kebiasaannya tanah runtuh ni kita akan sembang berkenaan daripada atas bukit. Okey, berkenaan dengan bukit lah. So bukit tidak menyebabkan tsunami. Gempa bumi is actually antara yang saya kan 2004 punya tsunami. 2004 punya tsunami disebabkan oleh gempa bumi. Okey. Aqua saya baru baca. Okey. Tak. Aquaman dia lawan dengan tu je. Apa orang ketamu. Tapi Aquaman lah cerita memang dia buat tsunami kan. Tapi bukan Aquaman. Aquaman tak ada related. Okey. Apakah fungsi utama karbohidrat? B. 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 Aquaman bukan. B. B. Fungsi utama karbohidrat. Alright. So majority jawab B dan tak ada ni lah secara majoritinya. Jadi betul lah. Karbohidrat memang pembekal tenaga utama lah. Alright. Seterusnya. Saya harap boleh baca lah. Saya terpaksa zoom jauh sikit ni. Nombor 5 ya. Rajas 5 menunjukkan elektrolisis air. Okey. Lepas tu saya nak turun-turun. Elektrolisis air. Okey. So kita ada carbon, carbon. Ada air dengan sulfuric acid. Okey. Asid sulfuric cair. Antara pernyataan berikut yang manakah benar? Gas P ialah hidrogen. Nisbah gas P dan gas Q ialah 2:1. 2:1. Asid sulfuric cair ditambah untuk meliteralkan air. Gas P menghasilkan bunyi pop apabila diuji dengan kayu uji menyala. D. Okey. Setakat sorry. D. Okey. D. Gas P menghasilkan bunyi pop apabila diuji dengan kayu uji menyala. So jawapan dia ialah betul D. Gas P menghasilkan bunyi pop apabila diuji dengan kayu uji menyala. Next. Okay. Logam manakah yang tidak bertindak balas dengan oksigen apabila dipanaskan dengan kuat? A. B. Natrium. Sodium.
Gas P tadi oksigen. Gas P tadi oksigen. Yang satu lagi tu hidrogen. Gas P tadi oksigen. Inside your hand. No, no. It's so don't look at me with that look. Oh, is it? Oh. Okey, jawapan dia ialah sekejap eh. Jawapan dia ialah 10 A. Alright. Betul Jawapan dia ialah golah emas. Soalan tadi soalan nombor 9 tadi kan? Tak, saya double check balik, nanti saya akan masuk dia. So kita baca nombor 11, you can try dulu, saya akan double check balik untuk soalan nombor 9 tadi. So maklumat di bawah menerangkan mekanisme pernafasan manusia semasa tarik nafas. So kita ada diafragma mendatar, sangkar rusuk bergerak ke atas ke lingkar, atas dan keluar, udara masuk ke dalam paru-paru, tekanan udara dalam paru-paru berkurangan. Antara berikut yang manakah mewakili urutan yang betul? Tak apa, sekejap saya baca balik.
C. Okay, sekejap. Sorry, saya tengah. Sebab dia, maaf soalan nombor 9, jangan salah ulang balik. Soalan nombor 9 tadi dia ada 2 jenis tau. Satu menyala berapi, satu dia macam berasap tu. Untuk standard, untuk yang pop, secara kebiasaannya kita akan samakan betul, kawan awak betul. Dia akan jatuh lebih kepada hidrogen. Hidrogen dia akan menyebabkan bunyi pop. Untuk oksigen, kebiasaannya dia akan just terbakar balik sahaja. Daripada dia berasap tu, dia akan start terbakar balik. Itu kalau full oksigen lah. Untuk kawan awak yang tanya tadi, mana satu positif, mana satu negatif. Okey, untuk soalan yang ni, untuk soalan 9 ni, kita tak perlu tahu mana positif, mana negatif atas satu sebab. Kita tengok kuantiti yang dia dah letak. Tu first. Second, awak boleh tengok dekat sini lah. Kebiasaannya, seingat saya yang pendek positif, yang panjang negatif. Wait. Battery. No, it's not type battery. Simbol. Nope, saya terbalik. Sorry, saya terbalik. Yang panjang positif, yang pendek negatif. Yang ni kita first tengok dia punya size dia sendiri lah. Second, yang panjang positif, yang pendek negatif. Kebiasaannya. Untuk icon ni. Alright. Saya kena dah buka balik sebab this one dia cakap berkenaan dengan menyala, benda tu berapi. So should be dia just terbakar lebih kuat sahaja. Pop memang lebih famous kepada hidrogen lah, awak betul. Okay. So tapi tak apa, untuk soalan ni in this case dia letak D, tak apalah. Sebab in the way kalau katakan macam tu tak ada mana betul kan, sebab P pun bukan hidrogen. P oksigen. Okay, kembali kepada soalan nombor 11, boleh Boleh Alright. Saya rasa soalan yang tersilap sikit. Okay. Go back to the questions on soalan nombor 11. Antara berikut yang manakah mewakili urutan yang betul? Okay, so majority jawab apa tadi? C, ada C. Ada majority jawab C kan? R, tekanan masuk, udara masuk ke dalam paru-paru. Dia bertarik nafas Lepas tu sangkar bergerak ke atas, diafragma mendata dan tekanan udara paru-paru berkurang. Okay. Actually, untuk pergerakan penarikan nafas, cuba awak tarik nafas. Okay. Yang berlaku kebiasaannya ialah D. Okay. First, dia punya sangkar akan mula membesar lah. Apa yang berlaku dekat sini ialah dia akan mula membesar. Daripada membesar, diafragma kita pun akan start mendata supaya dia membesarkan lagi ruang paru-paru kita. Daripada situ menyebabkan tekanan udara dalam paru-paru kita berkurang. Jadi udara daripada luar yang mempunyai tekanan lebih tinggi terus masuk ke dalam paru-paru kita. So jawapan dia ialah D sebenarnya 11 Okay. Boleh Okay, next. Kita soalan nombor 12 sekejap. Lag. Okay. Soalan nombor 12.
Raja 6 menunjukkan struktur matahari. Okey, struktur matahari. Bahagian matahari manakah yang mempunyai suhu paling tinggi? Corona, teras, fotosfer ataupun kromosfer? Wait, saya tak buka. Saya buka mic kan? Okey. B. Bila majoriti. So B. Kita ikut majoriti lagi sekali. So teras. Alhamdulillah. Okay, so kita ada matahari. Oops. Oh, yes, true. So Raja 6 menunjukkan struktur matahari. Bahagian matahari manakah yang mempunyai suhu yang paling tinggi? Dan betul, jawapan dia ialah teras, dekat tengah-tengah ni. Tu tempat paling panas lah. Betul. Okay. Dalam apa-apa pun sebenarnya, suhu paling tinggi mesti dekat core. Alright. Okay, soalan nombor 13. Raja 7 menunjukkan satu. Nampak tak? Saya cuba baca. Okay. Itu dia jawab. Wah, nice. Okay, Raja 7 menunjukkan satu pelampung di atas permukaan air. Ada daya X, ada daya Y. Apakah daya X, apakah daya Y? Daya X, A. Jawapan dia adalah daya apungan. Daya Y ialah berat. B. Daya normal. Y berat. C. Daya geseran. Y daya apungan. D. Daya apungan. Y daya normal. A. Alright. Tukar D. A. Semua tukar ke mana ni? Semua ke A? Okay, tak apa. Jangan risau. Tak semestinya majoriti tu betul, tu je. Okay, relax je. Yang penting kita kena confident dengan diri kita sendiri, insyaAllah. Cuma, untuk ke-13 ni jawapan dia betul lah Jawapan dia ialah A. Daya apungan dan Y ialah dia punya berat. Okay, berat ni maksudnya daya graviti lah, yang graviti tarik dia ke bawah. Daya apungan ni sebab dia atas air kan. So apabila dia atas air dan dia terapung, so satu daya yang menolak dia ke atas, itu namanya ialah daya apungan. Alright. Alhamdulillah. Okay. Soalan nombor 14. InsyaAllah tak apa. 14. Sekeping kertas limus biru dimasukkan ke dalam larutan M. Kertas limus biru itu bertukar menjadi merah. Apakah larutan M? Shampoo, cuka, air suling ataupun susu magnesia? B. What is magnesia?
Susu magnesia tu apa? Sekejap Saya suspension. Ubat. Ubat. Susu magnesia tu satu jenis ubat. Susu magnesia pH dia ialah 10.5. Kalau ikutkan Cikgu Google, saya dah berkonfirm balik dengan Cikgu Google, berdasarkan WebMD, dia untuk sakit perut. Apa kan? Dia kalau sakit perut yang teruk tu, apa nama dia? Constipation tu. Constipation lah. Sembelit. Thank you. WebMD cakap macam tu lah. Dia ubat lah. Okay, so dengan itu saya rasa semua betul lah. InsyaAllah tak ada yang salah. So jawapan dia ialah ke B. Yes. Shampoo, alkaline, air suling, pH dia 7, magnesia 10.5 seperti saya katakan tadi. Alright, seterusnya soalan nombor 15. Satu cara pengaliran haba yang hanya boleh dilakukan dalam cecair dan gas dikenali sebagai di. Okay. Convection, resapan, diffusion, perolakan. Tak sedap lagu ni. So, satu cara pengaliran haba yang hanya boleh dilakukan berlaku dalam cecair dan gas dikenali sebagai perolakan. Okay, convection. Macam convection oven kalau you guys pernah dengar. Convection oven antara kita sistem perolakan lah. Oven perolakan. Kira-kira sikit. Alright. Rajah 8. Menunjukkan satu transformer. Apakah voltan yang dijana pada lilitan sekunder jika voltan input, ni input masuk, ialah 240 voltan. Keluar dia berapa? Yang dia 12 lilitan dan dia 6 lilitan. Syiar. Diffusion ikut contraction. Saya tak pasti. Okay. Diffusion. Diffusion actually, resapan ialah satu proses di mana macam oksigen melalui alveolus. Okay. Ini kan ada alveolus kan? Ini ada sel darah merah kan? So oksigen akan melalui dua ni masuk ke dalam sel darah merah dan juga karbon dioksida keluar. Istilah tu kita panggil diffusion. Resapan. Istilah tu kita panggil resapan. Okay. Dan saya rasa awak mungkin bukan tulis syiar, awak nak tulis syiah. Jadi H bukan R. Saya rasa awak nak tulis tu. Okay. Tak apa. So, saya tak kira.
B. So jawapan dia ialah 2, 1, 0. Oh, betul. Jawapan dia ialah B. 120 voltan. Kepada siapa yang mungkin tak sure macam mana, just macam ni je. Sebelah kiri kalau kita buat lilitan, contoh atas ialah lilitan keluar, output. Dibahagikan dengan 12 iaitu lilitan input akan bersamaan dengan voltan keluar bahagi dengan voltan yang masuk iaitu 240. Okay, lepas tu awak just pindahkan 240 ni ke kiri dan awak dapatlah voltan dia. Alright. Next. Soalan nombor 17. Kira. Soalan nombor 17. Maklumat berikut adalah berkaitan dengan sejenis objek di angkasa lepas. Objek itu terdiri daripada campuran ais, gas dan debu beku yang mengelilingi matahari mengikut orbitnya. Apakah objek yang dinyatakan di atas? A. Okey, A confirm. Ada yang confirm, ada yang code. Finding light. Comment. Log A, alright. So jawapan dia ialah betul. Comment Okay, dia ais, gas dan juga debu beku. Itu adalah jenis comet. Yup. Kita habiskanlah sampai 20 insyaAllah hari ni. Alright, next soalan nombor 18. Antara berikut yang manakah tidak mempunyai tenaga keupayaan graviti? Buah atas pokok, busur yang ditarik, batu di atas gunung, seorang berdiri di bangunan yang tinggi. Alhamdulillah. Okay, B. Busur tu apa? Busur tu anak panah. Yes, thank you. Anak panah. Dia sebenarnya anak panah dia punya arrow. Busur ni dia punya yang macam semi curve tu. Bow. Dia anak panah. Ni anak panah. Kan? Ni anak panah kan? Ni busur. Benda ni. Ni hamba Allah ni. Kayu dia tu. Tu nama dia busur. Yang Minecraft tu. Yang skeleton pegang. Alright. So ada B, ada D, ada B, ada log B, ada D, ada B. Okay. So untuk 18, antara berikut yang manakah tidak mempunyai tenaga keupayaan graviti? Maksudnya mana satu yang kita tak kira lah dia punya dari segi gravitational ya. Semuanya ialah daya keupayaan, semuanya ialah potential. Tapi mana satu yang tak pakai graviti ialah B, betul. Busur yang ditarik. Kenapa? Sebab busur yang ditarik, dia akan tarik sama ada tidak mengikut graviti. Kan? Basically kata mudah kalau kita perasan, buah atas pokok, dia duduk atas pokok tu, dia ada satu tenaga yang tarik dia ke bawah. Yang menyebabkan dia bertenaga. Batu, ada gunung, ada batu dekat atas ni, ada satu tenaga yang tarik dia ke bawah untuk dia duduk kat mana dia duduk. Yang berdiri, dia tak berjalan, dia just duduk tegak berdiri yang tu. So dia ada satu tarikan ke bawah yang menyebabkan kita ada panggil potential energy lah, tenaga keupayaan dia untuk dia duduk kat situ. Tapi bila kita tarik arrow, kita tarik dia ke situ. Kita tak menggunakan tenaga graviti untuk menarik dia. Kita pakai tenaga kita kan. So daripada situ, tenaga keupayaan tu
Tak ada dari segi gravitational lah. Dari gravity tak ada lah. Dia tak related dengan gravity. Okay, so jawapan dia ialah B. Nak tahu apa nombor 19 ni? Oh, teleskop. saya ingat ke suling. Berapa berat bulan? Nanti saya cari kejap. Saya pun tak pernah terfikir berapa berat bulan. Okey, nombor 19. Rajah 9 menunjukkan teleskop pertama yang digunakan untuk memerhati angkasa lepas. Siapakah manusia yang pertama menggunakan teleskop itu untuk memerhati angkasa lepas? C. Farbukel. Yes. Confirm. Berat bulan? That's very interesting. Mass. Berat bulan ialah 7.35 darab 10 kuasa 22 kilogram. Atau 81, atau 81 lebih kurang daripada bulan. Daripada matahari. James Bond. Alah. Okay. So, untuk nombor 19, hamba Allah yang pertama, mengikut sejarah lah, ikut sejarah sains kita, hamba Allah pertama ialah Galileo Galilei. Biarlah orang tu lah. C. Galileo Galilei. Boleh lah, alalah. Okay. Galilei. Alalah Saya pun tak tahu nak sebut nama dia macam mana. GG. Alright. Nombor 20. Darah seseorang dengan kumpulan darah AB boleh dipindahkan kepada seseorang dengan kumpulan darah O sahaja, AB sahaja, AB dan O, A dan B. B, AB. B. Okey. So, saya rasa insyaAllah yang ni pun semua okey kan? AB, kita panggil darah jenis apa? Universal donor ke universal receiver? Penerima universal ke pemberi universal? Penerima universal. Maksudnya dia boleh terima saja. Saya panggil AB ni biasanya jenis kepada pentingkan diri sendiri sikit. Okay, AB ni jenis pentingkan diri sendiri. Kenapa? Dia boleh ambil semua daripada orang. Tak kira lah kau darah O ke, A ke, B ke, AB ke, dia boleh ambil semua. Tapi, kalau dia nak bagi ke orang, dia bagi kat kawan dia je. Orang lain tak boleh terima dia punya pemberian darah. Darah ni pentingkan diri sikit. Itu cara saya ingat lah. Okay. So, alhamdulillah habis untuk sebab dia sombong. Yes, receiver darah O. Donor O. Yes. Dia tak adalah paresis kot. Okay, kita masuk sikit untuk section B sebab masih ada 5 minit. So, kita try to habis pukul 10. Kita masuk sikit. Section B boleh Section B ni pun dia just biasanya main isi kosong je. So, okay lah. Soalan 1A. Padankan simbol amaran dengan bahan kimia yang betul. Okay, simbol amaran dia ialah tengkorak, juga ada berbola jarak-jarak. Garis-garis tu. Apakah bahan kimia dia? Uranium, kloroform, gas hidrogen, asid sulfurik pekat. Untuk 1.
dulu untuk tengkorak? Chloroform. Uranium radiation assessment. Dah satu uranium, dua hidrogen. Okey. Nombor satu chloroform, dua hidrogen. Ada orang cakap satu uranium sulfate atau asid sulfuric pekat. Chloroform. Okey, nombor satu ada orang cakap chloroform. Alright. So nombor satu jawapan dia betul ialah chloroform. Toxic. Dia bertoksik. Nombor kedua. Okey. Ada orang cakap hidrogen. Nombor dua tu apa sebenarnya? Dia bagi tahu kita apa? Yeah. Mudah meletup. Explosive, yes. Bukan. Bukan bahan mudah terbakar. Bahan mudah meletup. Untuk bahan mudah terbakar dia gambar api. Yang kalau yang terbakar dia gambar api. Macam tu. Bulat Tak, tiga segi. Macam tu. Kebiasaannya flammable macam tu. Mudah terbakar. Ada dekat belakang lori. Lori tong gas biasa. So, nombor dua jawapan dia ialah betul hydrogen. Uranium, logo dia ni pun tiga segi tak silap. Radioaktif. Yes. Asid sulfuric pekat. Korosif. Yes. Yang ni yang jenis macam ada tu ada air cecair. Biasanya lepas tu ada jari. Jari. Biarlah jari 3 jari kan. So ada air. Dia korosif, mudah terhakis. Istilah dia. Korosif, mudah terhakis. Nukes.